Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak bincang, bukan kita nak bincang. So hari ni kita nak cakap pasal macam mana nak buat design yang cantik, yang lawa menggunakan font. Maknanya bukan yang menggunakan font semata, maknanya um, apa yang kita boleh buat dengan font ni supaya the whole design kita ni boleh cantik. Font ni satu elemen yang bagi saya sangat-sangat penting dalam sesebuah dalam design lah, dalam graphic design. Sebab kalau design tu cantik tapi font tak cantik, terus out. So memang kita biasanya habiskan masa banyak dekat font ni, nak pilih font yang sesuai dengan yang design yang kita dah buat tu. Okay, first, jenis-jenis style font yang bagus. Ni saya punya recommendation. Okay, untuk style yang eksklusif ni macam untuk produk-produk yang eksklusif lah. Macam contoh produk baby tak eksklusif sangat. Biasanya produk tudung, ada certain produk skincare. Biasanya yang mahal-mahal ataupun contoh makanan ke macam apa nasi Arab yang kedai-kedai mahal lah. Contohnya hotel. Biasanya dia orang nak design eksklusif ataupun macam corporate punya ni sometimes dia nak eksklusif. So kita kena gunakan font jenis eksklusif lah. Janganlah guna font yang style budak-budak pula. So, so untuk style eksklusif ni, basic kita gunakan font jenis serif. Font jenis serif ni macam mana? Maksud dia, hujung dia tu ada macam tajam sikit. Ada sikit wrinkle dekat hujung setiap huruf tu. Contohnya macam Trajan Pro dekat bawah ni, saya tunjukkan ni. Sultan ni. Okay, saya tunjukkan serif font. Serif font, kita google. Okay. Okay. Serif font lebih kurang macam ni. Dia ada sikit macam gini. Dia macam mana? Dia tak straight. Macam ni ada hujung sikit, ada keluar sikit. Dia tak sama dia punya proportion dia. Macam ni halus, lepas tu dia besar sikit. Ni serif lah kita panggil. Biasanya font untuk eksklusif kita ambil serif, tapi bagi saya kita kecilkan lagi kepada yang jenis-jenis yang macam Trajan Pro ni. Macam gini. Dia macam nampak eksklusif lah kan? Nampak eksklusif. Nampak cantik. Kalau nak lagi eksklusif, kita jarakkan huruf antara huruf ni. So dia jadi lagi cantik. Okay, contoh saya letak tulis Sultan kat sini. Okay, ni font biasa. Oops. Saya tak ada mouse, so sekarang susah sikit. Ni still serif, dah okey dah. Tapi better kita pilih font yang menampakkan lebih eksklusif. So macam saya biasa kalau eksklusif, first try saya terus pergi ke Trajan Pro. Trajan Pro ni lawa gila. Macam ni kan. Lepas tu nak lagi nampak lagi eksklusif, tengok keadaan lah. Kita boleh jarakkan huruf. Nampak macam dia macam smart, macam walaupun background tu kosong, nampak style, nampak eksklusif je. Kan? Okay. Lagi korang boleh search lagi dekat lain. Okay, sebelum kita start dengan font ni, saya share lah sekali lubuk untuk font, iaitu nama dia Dafont. Kalau tak pernah dengar, maybe mostly designer dah dengar, dah pernah tahu. Tapi Dafont ni so far saya paling suka sebab dia banyak font yang lawa-lawa. Lepas tu senang lah guna website ni. Saya tak guna yang website lain, memang saya guna Dafont je. Macam contoh untuk eksklusif, kita terus boleh pergi dekat serif, basic serif. Lepas tu dah ada macam-macam. So kita boleh pilih je. Ataupun senang kan, contoh kita nak tulis perkataan tu apa, Sultan contohnya. So, kita boleh tengok preview dia bila kita tulis perkataan Sultan tu sebelum kita download. So tak adalah kita rugi download so penuh font dalam kita punya komputer kan. Okay, macam ni lah, dah cantik lah, nampak smart. Ini tak okey lah untuk eksklusif. Ini pun quite okay. Macam tu lah. So kita guna Dafont ni, search, lepas tu baru kita download font tu. Right? Okay, next kita nak tunjukkan. Sebab ada banyak slide ni, so kita pergi laju sikit. Okay, next untuk style yang jenis kemas, minimalist ataupun professional ataupun in general lah, maknanya maknanya dia tak ada spesifik sangat.
biasanya saya prefer guna jenis sans serif. Tadi serif. Serif tadi ada wrinkle-wrinkle ujung dia kan. Dia ada tak sama proportion. Biasanya sans serif ni dia kemas, dia straight. Dia sama je proportion dia. Contoh ni saya guna bebas new ni. Coach Is saya tulis. Dia sama je jarak dia. Semua sama. Dia punya ketebalan dia semua sama. Dia kemas petak. Ni saya antara yang favourite saya lah. Guna sans serif ni. Bebas new, antara yang favourite saya Bebas New, Helvetica, lepas tu ada banyak lagi tak ingat nama. Arial pun kategori sans serif, tapi nanti saya beritahu kenapa saya tak suggest. Lepas tu sama juga, boleh jarakkan huruf jika perlu. Okey. Contoh Sultan ni contohlah Sultan ni customer ni dia nak biasa je. Dia nak dia kata nak nampak kemas. So kita guna Bebas New. Pun nampak tak? Nampak macam kemas, nampak minimalis, nampak macam mana nak cakap? Nampak best lah, nampak cantik. Style Gothic, style Gothic tu pun one of my favourite lah untuk font jenis kemas profesional ni. Sebab dia nampak macam nampak macam simple tapi wow. Okay? Boleh tangkap boleh faham Okay, kalau dekat Dafont anda boleh search sans serif lah kat sini, sans serif. Ada banyak sini. Kita tengok lah preview, lepas tu kita tengok. Contoh saya nak tulis kat sini Coach Is. Laptop lari pula. Coach Is. Alright. Dekat sini pun Bebas New keluar paling atas. Maknanya ramai orang download. Sebab dia cantik, dia memang cantik. Helvetica ni cantik, Helvetica. Ni korang download lah sebab saya suka font ni. Sebab dia macam bulat-bulat tapi cantik. Alright. Okay, next untuk style yang elegan, stylo, fun ataupun biasanya produk yang makanan apa lagi banyak tau. Sometimes beauty product pun banyak nak yang elegan. Elegan ni biasanya produk-produk perempuan. Dia nak elegan. Elegan ni macam dia tak skema sangat macam kalau macam tadi macam skema sangat kan yang tadi dengan yang eksklusif tu. Ini dia macam fun sikit tapi tak adalah jadi macam budak-budak. Ataupun taklah lame. Macam lame ni macam apa? Macam boring lah. Tak boring. Macam tu. Okay. Biasanya kita gunakan font jenis script. Okay. Font jenis script ni saya susah nak explain. Tapi dia jenis macam contoh yang saya letak dalam slide ni lah. Dia macam suka-suka hati dia lah nak buat macam mana. Ada yang berpusing sini, lepas tu ni ada gini. Macam Wisdom script ni, dekat W dia ada panjang sikit. Lepas tu macam bakery ni, kita panggil jenis brush. Macam konon-kononnya kita buat tulisan ni gunakan brush. Konon-konon lah. Tapi dia dah memang font sebenarnya. Okay, antara favourite saya adalah Wisdom script, Amarillo yang ni. Actually ada banyak lagi yang saya punya favourite. Tapi biasanya kita akan pilih tengok pada keadaan design tu. Ada design sesuai guna Wisdom script, ada design sesuai guna Amarillo. So kita tengok. Okay, untuk style elegant punya font ni, make sure tulisan tu boleh dibaca. Jangan macam terlalu serabut. Kalau serabut sangat nanti customer pun tak boleh nak baca. Ataupun customer tu okey lagi. Customer punya prospect tu nak baca contoh flyers dia, nanti meaning tu tak sampai. So make sure boleh baca. Boleh baca. So that's why saya suka macam Wisdom script ni. Dia macam simple tapi still boleh baca. Dia elegant tapi still boleh baca. Okay, kalau dekat Dafont website Dafont, anda boleh tengok dekat bahagian script. Ada banyak gila. So boleh pilih lah kalau contoh rasa nak main brush. So klik dekat yang brush ni. So dia keluar semua. Yang kat sini. Dekat preview, dia preview semua. Macam ni pun cantik. Bad as Moon. So boleh download lah. Boleh tengok dekat kaligrafi. Kaligrafi ni yang macam lagi berpusing-pusing lah. Macam ni Right. Ada banyak lagi lah boleh tengok dekat ni dekat Dafont. Alright. Next. Okay. Tadi recommendation untuk font. Okay, kalau selain daripada tu, kalau macam budak-budak ke
Tu kita pilih lah yang style yang nampak macam budak-budak. Yang lain-lain tu tengok keadaan. Kadang-kadang kita perlu guna yang jenis serif, kadang sans serif, kadang-kadang tu kita guna script. Biasanya kita main dekat tiga tu. Okay, kalau budak-budak, maybe korang boleh ambil dekat fancy ni, bukan kartun ataupun comics. Dia keluar yang macam gini. So, sesuai lah untuk budak-budak, macam contoh banner untuk taska ke, sesuai guna font yang macam gini. Right. Okay. Jangan pilih font yang first serabut, susah nak baca, terlampau banyak pusing-pusing. Macam contoh yang saya letak ni. Saya tak ingat ni font apa. Okay, dekat sini korang pun susah nak baca kan. Macam dia sebenarnya perkataan yang saya tulis kat sini font, F-O-N-T. Tapi dia keluar macam H-O-N-T. Lepas tu T banyak sangat berpusing. Yang ni saya tulis stylish. Tapi sometimes ada orang boleh tersilap baca jadi stylish ke macam apa lagi ya? Macam Irish. Macam pening lah, macam serabut. So design tu pun nanti nampak serabut sebab tulisan dia berpusing-pusing. Ni baru satu perkataan. Kalau contoh ayat yang ada 3 perkataan, lagi serabut. Okay, next. Font yang typical ataupun klise. Contohnya macam Comic Sans, Arial, Vivaldi. Okay, ni kalau boleh avoid lah. So sebab nampak sangat lah kita ni macam designer yang terlalu beginner, yang terlalu macam okay, well, maksud saya font ni dah ada dekat macam dekat Word, ada dekat mana-mana pun dah ada font ni. So tak nampak design tu cantik lah bila kita guna font ni. Sebab font ni pun asalnya untuk orang buat macam artikel ke apa macam tu kan. Okay, Vivaldi ni paling saya tak suka, yang sangat ni. Ini guna tulisan, banyak restoran suka guna tulisan ni. Saya tak tahu kenapa. Sebab padahal ada banyak lagi design lagi lawa yang lebih sesuai. Ni macam dia kononnya nak tunjukkan elegan, tapi tak, sebab dia pun tak tahu knowledge kat mana nak cari font apa semua. So lalas dia ambil font yang dah sedia ada. So dia ambil lah Vivaldi ni. Okay, so kita dah ada knowledge ni, kita carilah font yang lebih better, jauh lagi cantik. Tapi ada certain case yang kita terpaksa guna. Contoh kita terpaksa guna Arial, sebab Arial tu je yang cantik. Contoh. Gunalah Arial. Tapi kalau boleh elakkan. Alright, next. Font yang terlebih pelik, yang over pelik. Melainkan memang nak konsep macam tu. Okay, font pelik-pelik ni macam contoh kat bawah ni lah. Contoh kat sini saya tulis Awesome Java. Tengok dia punya ni, dia macam pening lah, macam serabut, macam pening, macam pelik lah, terlampau pelik. Mafia ni pun bagi saya pelik, melainkan kita memang nak buat konsep mafia. Macam background hitam, lepas tu ada orang pakai baju coat macam Men in Black tu. Sesuai lah, certain cases sesuai. Okay, font yang pelik-pelik tu korang boleh tengok dekat sini kalau nak cari lah. Biasanya dekat area fancy ni dengan area foreign look. Okay, contoh kita ambil horror. Dia ada yang pelik-pelik ni. Macam ni. Ada certain cases sesuai, boleh guna. Tapi kalau boleh elakkan. Kalau customer biasa, contoh dia buat makanan je pun ataupun beauty product, tak payahlah nak guna font macam ni. Nanti kena marah saja je. Alright. Okay, boleh faham setakat ni. Elakkan 3 jenis ni. Serabut, susah nak baca. Susah nak baca ni paling penting. Make sure benda tu senang nak dibaca oleh customer. Alright, next. Pilih font memang ambil masa yang lama. Tapi kita boleh ambil masa sebab benda ni betul-betul berbaloi. Memang kita ambil masa yang sangat lama untuk pilih font. Dalam design tu saya rasa dalam 20-30% masa habis dekat font je. Cari font yang betul. Dah jumpa font barulah senang buat design. Apa lagi? Ada lagi satu. Okay. Saya lupa nak cakap. Okay, lagi satu, make sure dalam design tu ada dalam 2 hingga 3 jenis font sahaja yang berbeza. Jangan ada sampai 5 jenis font ataupun sampai 10 jenis font. Kononnya nak bagi cantik lah kononnya. Tapi tak jadi. Memang confirm tak jadi cantiknya. Make sure 2-3 font je kekalkan. Biasanya kita gabungkan. Ada font elegan sikit. Lepas tu ada font yang sans serif. Sans serif ni yang ingat tak yang tegak tadi? Kita main macam tu. Biasanya saya buat
Untuk main title kita guna font serif. Lepas tu yang lain-lain tu kita guna sans serif. Biasa kita main gabungkan dua tu. So dia nampak ada variety. Alright. Okay, next saya nak tunjukkan teknik-teknik font. Macam mana kita nak stylokan font kita tu untuk bagi dia jadi lagi cantik. Biasa kita buat stylokan font ni untuk main title ataupun secondary title. Maknanya contoh yang tajuk besar dia tu. Contoh promosi pembukaan. Contoh macam tu. Ataupun secondary title. Dapatkan sekarang sebelum macam tu. Faham? Ataupun kita buat untuk nampakkan font yang tenggelam. Okay, lepas tu kalau font yang asal tu dah cantik, tak payah stylokan pun, tak apa, tak perlu buat. Okay, teknik yang pertama, ini yang saya ada share 3 teknik ke 4 teknik dalam slide ni. Ni antara 4 teknik yang favourite lah, yang saya guna, trik yang saya guna untuk jadikan benda tu jadi cantik. Okay, first, font with shadow bags. Ni saya main letak je nama ni. Okay, first kita buat teks, tulis apa-apa, lepas tu letaklah font dia apa. Lepas tu kita copy, lepas tu paste to back. Lepas tu yang belakang tu kita gerakkan sikit bawah kiri ataupun bawah kanan. Okay, ni contoh saya buat. Okay, hasil dia boleh jadi macam ni lah. Macam ni, kita copy elegant font yang biru ni, yang atas ni. Lepas tu kita paste to back, jadi kat belakang. Kita gerak ke bawah sikit, gerak ke kanan sikit. So, jadi macam ni. Dia ala-ala macam shadow. Tapi dia bukan shadow. Sebab belakang dia warna lain. Lepas tu belakang ni tukarlah warna dia sesuaikan. Okay, macam ni kita copy, paste to back. Lepas tu saya gerakkan ke kiri sahaja. So, nampak efek yang macam ni. Okay, macam ni saya nak buat dia ala-ala macam shadow. So, kita copy, paste to back. Lepas tu belakang ni kita letak opacity. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, jadi kita rapatkan balik. Okay, maybe kita guna Mid. Mid ni saya punya favourite font. Okay. Contoh ni warna dia apa? Warna dia biru. Right? So, kita copy. Ctrl C, copy. Lepas tu kita paste to back. Ctrl B. Paste to back. Lepas tu jangan usik apa-apa. Just gerakkan atas bawah kiri kanan je. So, sekarang ni saya gerakkan ke bawah. Lepas tu saya gerakkan ke kanan. Lepas tu kita terus tukar colour. Jangan usik lagi dekat artboard. So, contoh letak warna biru cerah ke. Okay, contohnya. So, kalau tak puas hati, kita gerakkan lagi sikit. Ke atas sikit. Contohnya. So, dah dapatlah efek dia. Okay, kalau macam kita nak buat yang macam shadow tadi, yang dekat slide ni, yang bawah ni, elegant shop ni, yang kiranya bawah ni dia macam nampak tak nampak je. Kita boleh, okay, sebelum kita tekan, kita boleh, kita adjust opacity atas ni, dia punya transparency dia. Dia 17%, dia jadi macam ni lah. Biasanya kita guna warna hitam lah ataupun putih. Ni kelabu ni terlalu jelas nampak. So, kita kena kurangkan lagi sikit. So, dapatlah macam ala-ala macam shadow, macam soft shadow. Nampak macam smart je, kan? Okay, kalau yang macam yang kedua ni, just alih ke tepi je lah. Alright. Saya undo kejap. Okay. So, asal tadi kita copy. So, alih je ke kiri ataupun ke kanan. Tengok yang mana sesuai. Nampak efek macam ala-ala timbul. Ni biasanya design-design retro suka buat macam ni. Tapi sekarang dah tak berapa in sangat dah. Okay, next. Teknik yang kedua adalah teknik kita namakan super border font. Okay, cara dia, okay, hasil dia akan dapat lebih kurang macam ni. Cantik kan? Dia macam belakang ni ada macam full semua ada border. Kalau kita terus buat line dekat font tu tak jadi. Okay, nanti saya tunjukkan. Okay, first kita buat teks. Lepas tu copy, paste to back. Sama juga. Lepas tu, jangan usik apa-apa, tambah border dekat belakang tu. Tapi border tu kita buat tebal gila. Okay, nak lagi cantik, guna teknik satu untuk buat shadow lagi satu dekat belakang dia. Okay, ni saya tunjukkan Okay. Okay, let's say perkataan Sultan ni tadi. So, kita nak buat dia ada macam border tebal kat belakang. Okay, kalau kita tunjuk kalau kita terus buat line kat sini. Contoh kita buat line warna pink, lepas tu kita buat tebal. Dia akan jadi macam ni.
So that's why kita kena copy paste to back dulu. Kita buang line. Alright. So cara yang betul kita copy. Lepas tu ni saya dah copy copy. Lepas tu kita paste in back. Okay. Lepas tu jangan usik apa-apa. Kita tambah border. Untuk kita buat border ni warna apa? Warna hijau. Ni hijau contohnya. Ni contoh je tau. Okay. Lepas tu kita besarkan line ni sampai dah kita puas hati. Contoh macam ni kan. Okay, and then baru kita tukar colour. Colour hitam tak sesuai. Kelabu cantik juga. Ni nanti korang eksperimen lah. Nak buat colour apa kan. Okay. Lepas tu kalau nak lagi cun. Yang belakang ni. Kita tambah lagi shadow. Kita guna teknik yang pertama tadi. Okay, sekarang ni macam mana, mesti ada yang tanya macam mana nak pilih yang belakang kan. Sebab ni dah terklik yang depan. So, kita guna teknik awal-awal yang basic yang saya ajar tu. Kita lock elemen ni. Cara nak lock, kita tekan Ctrl 2 ataupun pergi dekat edit. And then lock. Oh, bukan dekat edit. Kita pergi dekat object. Lepas tu lock. Lock selection. Ataupun nak senang, Ctrl 2 je lah. So, yang atas tu dah lock. So, bila kita klik kat sini, automatically dia akan pilih yang belakang. So, kita copy. Lepas tu, kita paste in back lagi sekali. Okay, sekarang kita buat untuk shadow dia pula. Saya nak buat dia warna hitam. So, kita tebalkan lagi. So, dia jadi macam ni kan. Ni pun cantik tak? Tiba-tiba dapat. Macam ni, tajam dia tu terlebih sangat. So, kita boleh kurangkan. Jadi 5. Maybe 3. Tak gerak. Okay, it's okay. Okay. Ni pun cantik. Tapi yang saya nak tunjuk sebenarnya adalah kita nak buat macam shadow je. So, kita gerakkan sikit ke kanan. Lepas tu ke bawah. Oops. Okay. Oh, shadow ni rasanya boleh kurangkan lagi sikit. Okay. Dan ke bawah. Okay. Lepas tu kita buat yang ni pun kita hitamkan juga. Okay. Lepas tu kita letak opacity. Kita transparentkan dia. Macam ni ke? Nampak tak? Kan nampak cantik tu. So itulah dia cara untuk super border font. Ni yang typical yang biasa designer buat lah. So untuk nak bagi main title tu nampak wow. Sebab main title ni very penting. Alright, next. Font color plate. Okay, yang ni simple je. Teks 1 dengan teks 2 ni kita rapatkan. Biasanya orang jarak kan. Tapi kita rapat. Lepas tu kita gunakan color berbeza. Tapi make sure dia matching. Macam ni saya buat Fast Furious. Dia rapat. Tapi kita dah bezakan dia dengan color. So orang dapat baca perbezaan dia tu. Tapi teknik ni untuk certain. Biasanya untuk yang kalau main title tu word dia macam 2 perkataan saja ke ataupun 3 perkataan, rasa tak sesuai. Mainly untuk 2 perkataan lah. Kalau dah banyak panjang, ayat panjang tu tak sesuai lah kot. Right? Boleh gunakan color berbeza tapi matching. So basically macam ni je lah. Font tu dua-dua rapat ataupun tak ada huruf besar pun tak apa. Okay, contohnya macam ni. Kita buang. Okay. Contoh Sultan. Alamak. Ini saya dah lock, so kita kena unlock. Okay, kita guna perkataan lain lah. Kita guna perkataan apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Okay. Okay, kalau kita baca yang sekarang ni macam susah sikit nak baca. Sebab dia rapat, lepas tu colour dia sama. So, kita adjust colour kat sini. Contoh ni kita buat merah gelap. Lepas tu yang ni kita guna merah terang. Ataupun maybe terus warna hitam. So, orang dapat baca ayam goreng. Plus, nampak macam stylo. Macam, kononnya macam kita kreatif lah. Alright. So, tu font color play. Yang keempat adalah thin font versus bold font. Kita sama juga, dua-dua font rapat, kiri kanan rapat. Tapi kita buat satu bold, satu lagi thin. Tapi ini untuk khas untuk font yang kalau dia ada banyak attribute dekat dia punya font. Okay, contoh macam lemon milk ni. Okay, kalau saya klik yang kat tepi dia ni, ada beberapa pilihan. So, sesuai lah nak guna.
Contoh yang ayam ni saya guna regular. Lepas tu yang goreng ni kita guna bold. Ni tak bersesuaian. Sekejap contoh font apa Okay, Helvetica. Helvetica ada banyak. Okay. Sekarang ni kita buat case, kita guna font yang color sama. Okay, so nak bezakan dia, satu kena nipis, satu kena tebal. Yang beza dia kena nampak jauh. Macam ni, ayam goreng. Kalau still tak nampak beza juga, boleh alihkan sikit ke. Ataupun yang ayam ni, maybe yang nipis lagi, ambil light ke. So nampak beza dia. Kalau pasal ramai kan, orang guna benda ni untuk buat logo. Padahal dia buat teknik ni je. So dah dapat siap satu logo. Lepas tu dah boleh cas 300 ke 500 ke kan. Oh ya, ada satu lagi benda. Kita kena pandai matchingkan font dengan design. So saya nak tunjukkan satu demo contoh. Saya dah okay, ni contoh flyer korban. Flyer korban kita buka. Ya. Okay, macam ni. Okay, tengok design ni dah cantik kan? Design ni dah cantik. Tapi sebab font dia basic macam ni, dia jadi macam kurang cantik. Kalau saya, sebab ni semua dah guna tulisan yang jenis, apa nama tadi, sans serif. So, best kalau word yang main ni, program ibadah, korban ni, kita guna tulisan yang elegan. So, kita cari tulisan yang elegan yang mana yang sesuai. Korban. Ni macam terlampau serabut. Sampai ternaik Q dia tu, tak cantik. Maybe kita guna ni. Oh, ni sebab saya dia naikkan dia punya Q ni kot. Jap. Ni pun okey tapi Q dia tu susah nak baca. Okey. Nak senang kita buka wordmark. Kita nak tulis korban kan. Wordmark.it. Ingat tak saya ajar awal-awal. Okay, so kita nak tulis korban. QUR ke QOR? QUR, okay. Alright, lepas tu kita tengok mana yang sesuai. Macam ni, Amarillo tengok, Amarillo tak sesuai. Ada certain Amarillo sesuai. Okay, Bird of Paradise ni macam cun. Kita boleh simpan. Bird of Paradise, ingat nama dia. Kita cari lagi mana yang okey. So, Great Vibe tak okey. Apa lagi? Kat sini lobster. Okay, tak apa. For sake of this video, kita gunakan ni lah. Sebab kalau nak cari lama. Kan saya cakap memang lama nak cari font ni. Kita guna tadi. Apa nama tadi? Bird of Paradise. Okay, dah ingat. Okay, so kita gunakan Bird of Paradise. Tengok macam mana bila kita letak dekat kita punya artwork. Okay, nampak cantik. Q ni kenapa jauh sangat? Korban. Cuba besarkan lagi. So, program ibadah ni kita staykan dia serif. Sebab macam lagi better dia sans serif. Okay, macam ni nampak jarak dia tu jauh sangat antara Q dengan U. So, biasanya saya akan adjust jarak dia secara manual. So, mana cara dia? Saya akan outlinekan dulu. Create outline. Mana create outline? Okay, create outline. Lepas tu saya masuk dalam dia, dalam group ni. Okay, lepas tu saya manually akan adjust, akan rapatkan. Pilih salah satu row ni. Lepas tu saya rapatkan. Okay, lepas saya dah outline ni, saya rasa font ni tak apa sesuai pula. Tak apa, ni untuk video ni contoh. So, itulah macam saya cakap lah, kita biasa akan ambil masa yang lama untuk font. So, ni the best lah yang saya boleh dapat untuk video ni. So, nampak tak beza dengan yang asal tadi? Ni jauh lagi better, right? So, kalau saya spend lagi lama dekat font ni, saya boleh dapat yang lagi cantik. So, itulah cara dia macam mana kita nak matchingkan. Okay, program ibadah ni maybe kita boleh buat kecil lagi sebab dia dah terlebih kepada jarak ni. So, maybe kita kecilkan sampai sini. So, dia jadi sama.
Nampak just nice dia duduk kat atas tu. Okay, alright. Okay. Lepas tu kita boleh try-try lah. Macam kalau nampak tak cantik, maybe 700 ni kita nak tukar jadi font lain ke, kita boleh try. Maybe tulisan tin ni ke. Macam tu lah. So kita, kenapa kita banyak kena font ni sangat penting, sebab biasanya dalam design banyak teks tu biasanya ada sangat banyak. So kita kena make sure font kita tu cantik. Alright. So, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Ada apa-apa soalan atau pertanyaan, boleh tanya di ruangan komen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.